Beliau telah berkhidmat selama 6 tahun di UiTM Perak dan kepakaran beliau adalah dalam bidang perancangan rekreasi, perancangan sosial dan perancangan guna tanah. Sejak tahun 2016, beliau telah melibatkan diri dalam penyertaan inovasi sebanyak 6 kali. Sepanjang penyertaan dalam inovasi tersebut, beliau telah berjaya memenangi beberapa kategori inovasi serta telah mengeluarkan 2 produk inovasi. Innovative artwork for interior decoration by transforming layout drawings adalah salah satu inovasi yang dihasilkan oleh beliau. Inovasi ini telah dihasilkan daripada isu pengajaran dan pembelajaran serta hasil produk tersebut mampu untuk menjana pendapatan terutamanya kepada pelajar. Inovasi ini juga telah memenangi Silver Award di Indes tahun 2020 dan telah menghasilkan satu proceeding di International Invention Innovative and Creative Conference pada tahun 2019 yang lalu. Oleh itu, dengan segala hormatnya saya menjemput Spesialis Syazrin binti Muhammad Rosli bagi membentangkan hasil inovasinya untuk perkongsian kita bersama. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebenarnya saya amat berbesar hati kepada terutamanya kepada organizer yang telah menjemput saya menjadi salah seorang penceramah. Sejujurnya saya merasakan amat kerdil sebenarnya jika nak dibandingkan dengan pensyarah-pensyarah yang ada di dalam webinar ini, di mana pengalamannya lebih daripada saya sebenarnya. Tapi saya ambil pendekatan ini sebagai hanya untuk sharing session sajalah. Dan mungkin pengalaman yang tak seberapa ni boleh saya kongsikan kepada semua. Jadi saya present dulu slide saya. Okey. Jadi tajuk saya pada hari ini sebenarnya lebih kepada penghasilan produk inovasi daripada proses pengajaran dan pembelajaran, di mana baru-baru ni saya dan tim saya telah masuk dalam Indes 2020 yang orang kata kami cuba untuk memberi satu inovasi baru terhadap layout plan ataupun plan susunan atur menjadi kepada satu artwork di mana tajuknya adalah Innovative Artwork for Interior Decoration by Transforming Layout Drawings. Jadi ini sedikit sebanyak tentang latar belakang saya lah. Okay. Saya telah 6 tahun berkhidmat dan sebanyak 6 kali penglibatan dalam inovasi sebenarnya. Ada beberapa inovasi yang telah mendapat pencapaian dan yang goal tu saya collaborate dengan Cik Azrul sebenarnya. Okay. Kemudian saya juga telah menghasilkan 2 proceeding daripada hasil inovasi saya lah. Dan yang ongoing ni nanti insyaAllah bulan 3 nanti kami, tim saya akan masuk lagi satu pertandingan inovasi iaitu The Idea UiTM Perlis berkenaan dengan decorative wall art using layout drawing lah. Yang ini adalah sijil-sijil pencapaian saya, kebanyakannya kolaboratif dan juga saya juga ada menjadi beberapa tajuk ni ada yang saya menjadi ketua lah. Kemudian penerbitan juga saya telah mendapat 2 penerbitan berdasarkan hasil inovasi. Yang pertamanya adalah di ICAT 2018 proceeding dan juga 2019 proceeding paper juga. Okay, kemudian saya juga telah menghasilkan 2 produk inovasi yang di mana pertamanya semasa Indes 2017. Ini hanya prototype untuk Adobe Photoshop manual for students poster presentation. Yang ini sebenarnya kita berbalik kepada perkongsian PM Town Planner JS Dr. Helmi tadi, di mana sebenarnya kita boleh mengeluarkan produk inovasi berdasarkan grant yang kita dapat. Jadi untuk produk yang prototype manual ni sebenarnya saya daripada grant ARAS dulu bersama dengan Town Planner Helmi jugalah ya, untuk tim ni dan juga pensyarah FSSR. Kemudian baru-baru ni baru saya keluarkan produk untuk artwork yang lebih kepada decoration lah. Ini yang terkini. Kemudian saya berkongsi sedikit jika kita, saya lah selalunya saya kalau nak mengeluarkan produk inovasi saya suka collaborate. Saya suka berkolaborasi dengan bidang-bidang lain kerana tajuk-tajuk saya ni kadang-kadang tidak menjurus ke arah perancang bandar semata-mata.
Mungkin kami mengambil isu perancangan bandar, tapi untuk inovasi itu saya terjemahkan dalam bentuk yang lain supaya kita dapat ketengahkan sebenarnya bidang kita ni kepada yang lain-lain. Begitu juga sebaliknya lah. Jadi sebenarnya saya dah buat 3 kali kolaborasi. Yang pertamanya, indeks yang pertama sekali saya masuk bersama dengan kawan-kawan di pensyarah FSSR dan juga ada pensyarah daripada Lanskap. Okay. Kemudian saya juga ada collaborate lagi sekali bersama dengan pensyarah FSSR, yang ini saya mendapat grant ARAS untuk Indeks 2017 dan juga ICAT 2018 lah di Langkawi hari itu. Dan kemudian yang terkini saya juga ada collaboration bersama dengan ID, iaitu Interior Designer pensyarahnya untuk Indeks 2020. Jadi sebenarnya berdasarkan perkongsian Town Planner GS Dr. Helmi tadi, sebenarnya kita sebenarnya boleh collaborate untuk pelbagai bidang lah ya, untuk kita mengeluarkan produk inovasi kita sendiri supaya ia nampak lebih tidak tertumpu kepada bidang kita sahaja, tapi dia boleh guna pakai untuk bidang-bidang yang lain. Okay. Kemudian untuk penghasilan produk inovasi berdasarkan proses PNP ni, sebenarnya kita di mana semua pensyarah sebenarnya mengalami pelbagai isu semasa kita memberi orang kata di dalam studio, di dalam proses pembelajaran kan. Bermacam-macam isu yang kita hadapi sebenarnya bersama dengan pelajar. Pelajar sendiri pun mengalami isu. Jadi sebenarnya isu-isu semasa PNP itu sebenarnya boleh kita keluarkan produk inovasi sebenarnya. Adakah produk inovasi itu ataupun kita punya isu itu akan menjadi inspirasi kepada pensyarah-pensyarah lain ataupun pelajar-pelajar lain atau bidang lain, ataupun kita punya produk inovasi itu boleh menyelesaikan masalah semasa proses pembelajaran dan pengajaran tersebut. Atau mungkin kita boleh membuat pembaharuan. Okey, daripada contohnya semasa dalam studio ada certain isu yang berlaku semasa proses PNP itu. Mungkin kita terfikir, kita kena buat pembaharuan berkenaan dengan begitu begini. Okey. Mungkin juga kita boleh membantu dari segi penjanaan pendapatan, bukan setakat untuk jabatan kita tapi untuk pelajar itu sendiri. Mungkin pelbagai banyak orang kata banyak sangat hasil yang dihasilkan, macam kita FSPU kebanyakannya adalah studio based. Kita banyak produk, even town planning sendiri dia ada layout plan, mungkin dia ada sedikit model, ada conceptual plan. Sebenarnya hasil-hasil kerja pelajar tu sebenarnya boleh dikeluarkan sebagai inovasi yang secara tak langsung kita membantu pelajar tersebut untuk menjana pendapatan. Kemudian kita juga boleh membantu dari segi kebolehpasaran graduan lah. Okay, bila dia dah ada dia punya inovasi sendiri, dia dah orang kata confident yang dia dah boleh menjana pendapatan, dia dah ada produk dia dan dia boleh orang kata mengkomersialkan diri dia jugalah. Okay. Dan mungkin kita akan cuba untuk memudah carakan proses PNP di dalam studio ataupun kelas lah. Yang itu saya dan tim saya buat selama 6 tahun ni lah. Daripada isu-isu PNP tu kami ada idea dan kami keluarkan produk inovasi. Dan baru-baru ni untuk Indeks saya collaborate dengan, ini adalah team member saya, di mana kami di Jabatan Perancang ada collaboration dengan Department Interior Design lah. Kerana tajuk saya lebih kepada interior decoration. Okay, di mana sebentar lagi saya akan explain lah macam mana produk saya tu. Dan ini adalah team member saya. Sama-sama kami menghasilkan idea untuk produk inovasi yang baru-baru ni. Okay, untuk kenyataan masalah sebenarnya yang ini yang town planner, orang kata pelajar town planning lah dan juga pensyarah. Di mana kita selalu ada isu pelajar tidak mengumpul balik ataupun tidak collect balik dia punya assignment. Selalunya bila dah submit tu dia akan biarkan saja. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu 3 semester selepas pelajar itu dah habis ataupun contoh dia studio semester 1, bila di semester 4 sebenarnya dia boleh collect balik dia punya assignment. Contoh plan ke report ke untuk dia simpan. Sebenarnya dia boleh jadi compilation of portfolio yang dia boleh gunakan untuk temuduga. Tetapi bila dia tak collect, kita pula sebagai pensyarah tak ada ruang pula untuk menyimpan. Jadi banyaklah, ni contoh saya punya ruang lah kan, saya tak tahu pensyarah lain. Dan mungkin macam video saya sebelum ni tadi,
kita terpaksa lupuskan. Kita tak adalah nak cakap buang, tapi kita terpaksa lupuskan. Jadi kat situ adanya isu pelajar dan pelajar jugalah sebenarnya kurang menghargai orang kata dia punya hasil kerja. Sebenarnya mungkin dia tak tahu dia boleh collect balik dia punya assignment. Jadi kita pun terpaksa lupuskan lah sebab kadang-kadang dah 3-4 tahun kita simpan kan. Jadi terpaksa kita lupuskan. Jadi daripada hasil kami di perancang bandar, layout drawing tu sebenarnya boleh diterjemahkan di dalam satu bentuk karya seni atau dalam English ni dia dipanggil artwork. Okay, ini yang saya dan tim saya cuba buat di mana kami mentransformasikan bentuk pelan susun atur itu yang terpakai menjadi satu hasil seni yang berpotensi sebagai hiasan dalaman. Okay, kemudian kami cuba untuk komersialkan reka bentuk tersebut kepada orang awam dan juga kami jual benda tu. Okay, ini mungkin ada yang tak perasan. Mungkin pelajar, mungkin ada, saya tengok ada partisipan dekat sini, ada kalangan pelajar, mungkin tak perasan sebenarnya kita boleh komersialkan hasil kerja kita. Tak kisahlah you punya conceptual plan ke, you punya assignment pelbagai kan, jadi kita boleh transformkan benda tu dalam bentuk art, karya seni, tak kisah. Kalau tidak pandai untuk mereka bentuk, kita boleh rujuk kepada bidang-bidang lain. Sebab tu saya punya tim ada collaboration bersama interior designer lah. Okay. Jadi untuk mentransformasikan pelan susun atur tu saya dan juga tim saya sebenarnya ada merujuk kepada 5 peringkat mentransformasikan sesuatu hasil kepada karya seni iaitu New Ball tahun 2019 di mana dia menggunakan effective visual analysis. Dia ada 5 peringkat lah. Okay, yang pertama kita kena tahu apa yang kita pilih. Contohnya kami memilih residential layout. Okay, pelan susun atur lah. Kemudian peringkat seterusnya kami ada mengambil kira consideration beberapa perkara iaitu 5 perkara di mana plan ini dihasilkan, siapa, apa potensinya, okay, dan bila ianya terhasil. Jadi consideration tu semua kami ambil. Kemudian kami juga evaluate dia berdasarkan apa hasil tersebut boleh dijadikan sebagai bentuk apa. Jadi kami hasilkan sebagai interior design ataupun interior decoration. Dan peringkat seterusnya kami menggunakan software Photoshop atau Illustrator untuk mereka bentuk atau mentransform balik layout tadi tu, bentuk dia menjadi sebagai satu artwork lah. Mungkin kalau ada software lain kita boleh guna software lain lah. Tapi dalam kami punya produk ni kami guna Adobe Photoshop atau Illustrator. Dan terakhir sekali adalah development of visual object impact, di mana impactnya adalah dia lebih kepada orang kata meningkat kreativiti pelajar tu sendiri. Selain daripada pelajar, pensyarah juga kita boleh juga meningkatkan kreativiti kita sendiri di mana kita boleh influence pelajar untuk mengetengahkan lagi mungkin ada bakat-bakat dia yang kita tidak tahu, boleh dia design something selain daripada pelan susun atur tersebut. Kemudian kita juga bersama-sama pelajar boleh sama-sama menghargai hasil kerja lah. Okay? Dan kita boleh kreatif bersama pelajar tersebut. Dan selain itu juga of course kita boleh meningkatkan pendapatan dan menjana pendapatan pelajar lah. Okay. Contohnya saya rasa dululah masa HEP selalu ada buat orang kata karnival keusahawanan kan. Mungkin kat situ setiap jabatan dia ada hasil orang kata produk dia sendiri kan. Jadi sebenarnya kami, saya bercerita tentang pengalaman saya lah. Kami di perancang bandar kadang kami tak tahu nak menjual hasil apa kan. Jadi sebab kami tidak pergi ke arah produk, kami banyak kepada orang kata plan apa semua kan. Tapi kalau difikirkan balik, banyak sebenarnya town planner ni boleh mengeluarkan produk pelajar-pelajar sendiri. Macam contoh yang saya buat ni lah. And mungkin macam-macam lagi kan. Kalau boleh perasan dekat belakang saya ni, ada saya tampal hasil kerja pelajar dia buat model kan. Jadi dia tak nampak sebenarnya benda tu ada potensi untuk dia ketengahkan. Mungkin kita lah sebagai pensyarah menggalakkan influence lah pelajar supaya dia lebih kreatif, tidak terhad kepada bidang dia sahaja. Ini yang contoh. Biasalah masa kita dah 3-4 semester tu pensyarah-pensyarah mulalah melupuskan orang kata hasil kerja pelajar kan daripada banyak sangat dekat pejabat. Jadi kita pun melupuskan. Daripada kita lupuskan pelan-pelan tersebut, kita boleh kami lah tim kami transformkan dia dalam bentuk artwork. Jadi artwork tu pelbagai.
Okay, mungkin dalam saya punya inovasi hari tu saya buat frame decoration. Mungkin boleh buat wallpaper, mungkin boleh buat design di bag. Yang tote bag tu kan. Kadang boleh design dekat baju, design dekat topi, macam-macam lagi. Okay. Dan tadi Town Planner GS Dr. Helmi ada menyatakan tentang novelty kan. Sebenarnya dia kata kalau boleh kita punya produk itu tidak ada kesamaan dengan existing produk dan juga ataupun tidak orang kata kesamaan itu tidak banyak lah kan. Mungkin ada yang tertanya kata okey apa yang dekat Kaisen lah kan, mungkin dekat IKEA. Mungkin ada yang terfikir ada je dekat IKEA, dekat Kaisen kan. Tapi apa specialnya kita punya produk ni adalah hasil itu adalah daripada pelajar sendiri. Pelajar yang menghasilkan plan tersebut, pelajar yang mereka bentuk plan susun atur tersebut. Jadi kat situlah datangnya kita kata originality dia. Dan kita kalau satu studio tu ada 30 orang pelajar, 30 bentuk plan yang kita ada. Jadi sebenarnya 30 produk dalam satu semester. Bayangkan itu hanya satu kelas, kalau ada 2 kelas. Kan jadi banyak benda yang kita boleh keluarkan. Itulah mungkin novelty daripada untuk produk saya. Dan dia akan dijadikan sebagai hiasan dalaman dan juga cenderhati. Dan seterusnya macam saya beritahu tadi, dia boleh dikomersialkan. Maksudnya komersial, contohlah kalau kata kat Kaisen dengan IKEA tu dah ada lebih kurang kita punya. Bezanya adalah kita mengetengahkan dan mengkomersialkan sebenarnya layout ataupun plan susun atau perancangan bandar. Berbeza dengan produk yang sedia ada. Mungkin dia just ambil orang kata plan dekat Google Map, dia ambil dekat Google Earth. Tapi itu hanya existing, dia just ambil jadikan image saja. Tapi ini proses yang kita buat tu, okay, perancangan bandar tu sendiri, plan tu menjadi satu produk yang kita boleh hasilkan orang kata artwork. Secara automatik ni kita pun mengkomersialkan bidang kita juga. Mungkin tajuk tu nanti layout plan artwork. Orang kata layout plan, mungkin orang akan dekatkan dengan town planning tu sendiri kan. Jadi kita juga mengetengahkan bidang kita lah. Of course untuk menjana pendapatan seperti yang saya explain tadi. Kemudian potensinya pembangunan kerjaya, saya pun dah explain tadi untuk pelajar sendiri, dia develop dia punya skill, pendapatan, kita boleh menginovasikan hasil kerja dia. Selain itu juga meningkatkan kemahiran lah. Mungkin ada pelajar kita yang tidak tahu menggunakan software, kebanyakan software yang ada dekat orang kata sekarang ni lah kan. Selain itu juga saya juga menekankan konsep ataupun ideologi IR 4.0 ataupun Industrial Revolution, di mana sekarang ni PNP pun banyak menggalakkan penggunaan teknologi. Okay, jadi bila teknologi tersebut kita gunakan juga untuk inovasi dan transforming layout tu sebenarnya mencapai juga kepada pembangunan kerjaya seorang pelajar lah. Okay. Kemudian produk saya juga telah dipamerkan di Home Deco UiTM Chong Perak 2 tahun lepas, 2019. Di mana masa ni lah idea saya tercetus bila sebenarnya kami orang kata diminta untuk mempamerkan hasil kerja pelajar. Jadi saya agak macam boring lah kan, macam bosan kita town planner, kita hanya pamer plan susun atur, panel presentation. Jadi kita sebenarnya nakkan satu produk home deco kan. Home deco, bila tengok home deco tu apa yang kita boleh hasilkan sebagai decoration daripada hasil kerja pelajar. Itu yang datangnya idea saya untuk transformkan hasil kerja pelajar menjadi home decoration tu lah. Inilah pencetus dia, saya kata, saya rasa lah pameran ni. Kemudian karya seni ni juga dah dijual. Saya rasa lebih daripada 6 item. Kebanyakannya menjadi souvenir dan juga artwork untuk dilekatkan di dinding-dinding rumah lah. Okay. Kemudian ini adalah saya punya orang kata katalog. Okay. Ada beberapa design. Okay. Ada pemilihan dan harga berbagai jenis lah. Maksudnya kita tidak tertumpu kepada frame sahaja. Mungkin kita ada stand dia. Okay. Dan coming saya dan tim akan buat untuk wallpaper pula. Bezanya wallpaper dengan yang lain-lain ni adalah wallpaper dari segi layout plan lah yang kita akan transformkan dalam bentuk orang kata lebih orang kata nampak dia punya karya seni itulah, tidak semata-mata
layout plan. Kita akan buat transformasi seperti yang produk ini. Okay. Kemudian untuk saya punya tajuk ni juga telah kami terbitkan dan telah dapat proceeding paper semasa tahun 2019. Yang ini semasa ni presenter ni adalah Syafiqah. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya berkenaan dengan produk saya bersama dengan tim. Jadi sebenarnya saya perlukan lagi tunjuk ajar dan juga perkongsian daripada pensyarah lain lah untuk saya sendiri dan kawan-kawan improve. Mungkin ada sesetengah produk saya tu tidak mencapai lagi apa yang rubrik Tom Planner GS Dr. Helmi tadi ada 9 rubrik tu kan, mungkin ada yang tidak tercapai. Mungkin kita sama-sama boleh berkongsi lah selepas ini, dan saya juga buka pertanyaan selepas pada presenter yang terakhir. Itu saja, saya kembalikan kepada Tuan Moderator Dr. Azim.